So maksud soalan ni macam semangat sungguh orang yang tanya ni. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya selalu dengar orang menyebut Wahabi. Bila ditanya apa itu Wahabi, mereka menjawab ia adalah satu agama baru, iaitu yang tidak membaca doa kunut, baca bismillah pelan. Imam tadi baca bismillah pelan. Tak beri orang membaca surah Yasin di malam Jumaat. Betul ke? Siapa pengasasnya? Dia dikurung ke berapa? Baik. Wahabi ni, dia adalah gelaran yang digunakan oleh orang-orang barat dan orang-orang Syiah kepada pengikut-pengikut Syekh Muhammad bin Abdul Wahab yang merupakan tokoh di Saudi ketika mana Saudi nak dibina. Kerajaan tu nak dibina, maka dia bersama dengan kerajaan Saud nak bina kerajaan tu yang telah runtuh, yang mana kerajaan Uthmaniyah telah runtuh pada ketika itu. Siapa yang setuju dengan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, maka dia ni digelar Wahabi lah. Okey? Itu dalam dunia akademik. Tapi dalam dunia Malaysia ni, orang yang tak pernah dengar nama Muhammad bin Abdul Wahab, orang yang tak pernah baca pun kitab Muhammad bin Abdul Wahab, orang yang tak pernah belajar pun di Saudi, kalau mereka berbeza sikit je dengan orang Melayu, maka mereka akan digelar sebagai Wahabi. Itu di Malaysia. Sehingga kan Wahabi tu, kita pun jadi keliru pada orang yang suka tuduh orang lain Wahabi ni. Kalau kita tengok orang yang dituduh Wahabi oleh Barat, mereka ini golongan ekstremis yang digambarkan begitu, golongan ekstrim, golongan teroris, orang yang suka kafirkan orang lain, orang yang suka serang ataupun bom mana-mana tempat, di tempat orang awam. Itu biasa yang kita dengar tentang Wahabi. Betul tak betul tu belakang kira, tapi itu yang konvensional. Itu yang pendapat umum yang berada dalam dunia akademik sekarang ni. Mungkin ada perbezaan, ada pendapat akademik yang lain yang berbeza, tapi kecenderungan Barat, Wahabi teroris, Wahabi teroris. Bila teroris ni orang yang suka buat keganasan lah. Keganasan tu sebab apa? Keganasan atas nama agama tu Wahabi. Kalau keganasan bukan atas nama agama tu tak boleh kait dengan Wahabi lah. Keganasan yang dibuat atas nama agama bermula ataupun berpunca, antara puncanya adalah ekstrim. Macam mana ekstrim? Ekstrim masuk ketat dalam pandangan, keras dalam pandangan, sikit-sikit kafir, sikit-sikit kafir. Tuan-tuan, kalau orang kata tinggal solat dengan sengaja tak wajib qada, paha lelaki bukan aurat, agak-agak tu pandangan ekstremis ke pandangan longgar? Ekstrim ni ketat, liberal tu longgar. Tapi kalau kata paha lelaki bukan aurat ikut pandangan sebahagian ulama', dan saya pilih pandangan tu, umpamanya kalau ada orang kata macam tu, qada salat yang ditinggalkan dengan sengaja tak wajib. Yang wajib qada ni lupa dan tidur. Kalau tinggal dengan sengaja tinggal, tak wajib qada, hanya perlu taubat. Adakah ini pandangan ekstremis atau pandangan orang yang longgar dalam agama? Longgar lah kan. Jadi macam mana orang yang pegang pada pendapat ni dalam Malaysia boleh tuduh Wahabi? Tuan-tuan boleh tak? Boleh nampak tak saya nak bawa ke mana perbahasan ni? Macam mana orang yang ekstrim dan orang yang longgar boleh dituduh sekali? Baju kalau longgar dengan ketat, mana boleh kata baju ni longgar dan ketat pada saya? Han cakap betul-betul longgar ke ketat? Dua-dua. Kan pelik tu. Jadi sekarang ni label Wahabi itu telah digunakan secara zalim oleh orang di Malaysia ni. Asal beza sikit Wahabi, asal beza sikit Wahabi. Sampai imam masjid negara kena tampar pun Wahabi buat, padahal orang gila tu. Tak ada benda lain kekacauan dalam dunia ni melainkan Wahabi lah punya kerja. Kalau kat Malaysia ni lah, ada kacau sikit kat sana Wahabi, kacau sikit kat sini Wahabi. Saya ingat kalau betul Wahabi punya kerja, Wahabi adalah satu gerakan bawah tanah yang sangat berjaya. Kerana semua orang dia lebih dahsyat daripada mafia dan
Yakuza lagi. Tak betul. Hanya orang yang berminat dengan Muhammad bin Abdul Wahab yang boleh digelar Wahabi. Dah kalau orang tu tak minat. Tadi saya berkuliah, saya disebut tak Muhammad bin Abdul Wahab? Saya baca Sahih Muslim, saya sebut Ibnu Kathir, saya sebut Al-Baihaqi. Tiba-tiba orang tuduh saya Wahabi. Saya pun jadi keliru. Di manakah Wahabi aku ini? Itu satulah. Yang keduanya, tuan-tuan, Wahabi ni, Wahabi diambil daripada perkataan Al-Wahhab. Kita tuduh orang sebagai Wahabi menggunakan nama Allah, tu kurang adabnya. Kita jangan hanya nak bicara tentang adab dengan Nabi, sampai capal lambang capal pun nak buah atas kepala. Macam mana adab dengan Allah Azza wa Jalla? Adab dengan Nabi, ya, kita beradab dengan Nabi, tapi jangan lupa beradab dengan Allah dan nama-nama Allah. Tu nama Allah tu Wahhab. Kita kata Wahabi, maksudnya orang tu teruk sangatlah. Sedangkan kita menggunakan nama Allah untuk konotasi yang buruk. Kan tak bagus tu. Fikir-fikir sikit lah kan. Tapi ni bab tak baca doa kunut. Tuan-tuan, tak baca doa kunut ni mazhab Hanafi dan Hanbali. Sebagai ulama mazhab Hanbali dan Hanafi tak baca doa kunut subuh. Bukan Wahabi. Kemudian baca bismillah pelan. Baca bismillah pelan ni majoriti ulama selain daripada Syafi'i, selain daripada mazhab Syafi'i, dia baca bismillah pelan. Maka sebab tu ada yang bismillah pelan, bukan Wahabi. Itulah pendapat majoriti. Kemudian baca Yasin, tak bagi baca Yasin malam Jumaat. Bukan tak bagi baca Yasin. Nak baca Yasin ni bacalah bila-bila pun. Tapi masalahnya bila kita menjadikan Yasin tu satu syiar, lambang seolah-olah dia menjadi ibadat khusus. Kita berhimpun pada hari itu, pada waktu tertentu, baca surah tertentu. Bila orang nak tukar, kita marah. Menunjukkan kita ada kepercayaan, dia ada fadilat secara khusus, sedangkan dalil tak ada. Tu yang menjadi bid'ah idhafiyah. Bukan Wahabi tu, ulama yang sebut. Kaedah ulama sebut. Saya bagi contoh lah kat tuan-tuan. Saya bagi contoh kat tuan-tuan. Katalah kita ni baca, kita solat, Allahu Akbar. Bila lepas takbir, sunat baca apa? Doa iftitah ataupun doa tawajjuh ataupun doa istiftah, betul? Hukumnya apa? Sunat lah. Maksudnya kalau tinggal tak batal salat. Kalau baca bagus. Tapi hari tu kita angkat takbir Allahu Akbar, a'udzubillahi minasyaitanir rajim. Lepas tu teringat, alamak, doa iftitah lupa. Boleh ulang tak? Boleh ulang tak doa iftitah? Tak boleh ulang kan? Kalau ulang, hukumnya apa? Tak batal salat, tapi hukumnya tak berpahala. Betul? Pasal apa tak berpahala? Kerana para ulama mengatakan tempatnya dah hilang. Setelah kita beristi'adzah, setelah kita ta'awuz, baca a'udzubillah, tempat untuk doa tu dah hilang. Dah terlepas. Bila terlepas, habislah. Siapa berani kata ulama dulu ni menghalang orang berdoa? Apa ni halang pula orang berdoa? Suka hati akulah doa iftitah. Hang Wahabi ke apa? Siapa berani? Ni mazhab Syafi'i sebut ni. Kerana dalam ibadat itu ada disiplinnya. Dalam ibadat tu ada disiplin yang kena ikut. Kalau tak payahlah kita belajar fiqh banyak-banyak. Pada asal baik bolehlah. Tuan-tuan, kalau asal baik boleh, tak ada bid'ah dalam dunia ni. Kerana orang buat bid'ah memang nakkan kebaikan, cuma cara je tak betul. Tuan-tuan cari dalam dunia ni bid'ah yang orang buat kerana nak jahat, tak ada. Tu maksiat. Tu bukan bid'ah. Cari ulama bincang bab bid'ah ni, bid'ah ni,
Semua bab yang berkaitan dengan ibadat yang dibuat bukan dengan disiplin, tu bid'ah. Semuanya berniat baik, sebahagian lah, kebanyakannya lah bid'ah idhafiyah ni bila ulama bincang. Okey.